Ulangan. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Hormat Menteri. Merujuk butiran 5050200 mengenai Malaysian Green Technology Corporation atau aktiviti pembangunan teknologi hijau, saya ingin mendapat penjelasan dari segi apakah skop tanggungjawabnya atau bidang yang dipantaunya. Adakah ia merangkumi tenaga yang boleh diperbaharui, fit in tarif, green building, solar cell. Adakah skim pembiayaan teknologi hijau yang dulu kerajaan telah pun memberi 1.5 bilion yang tamat akhir tahun ini, tapi ditambah 2 bilion sehingga 2015 saya ingat. Jadi apakah skop, apakah bidang-bidang teknologi hijau atau green teknologi yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat yang diberi pembiayaan ini? Saya merujuk juga dalam laman web kita iklan untuk CEO Malaysian Green Technology Corporation ini berakhir Julai 2012, dan soalan saya, adakah CEO baru telah pun dilantik bagi Malaysian Green Technology Corporation ini? Bagaimana pula pengecualian duty import dan duty excise kepada pemegang franchise kereta hybrid yang juga saya kira mungkin diteruskan, iaitu terutama Honda, Toyota, atau ada franchise lain yang terlibat dalam hal ini. Butiran 070400 iaitu International Green Technology and Eco Product Exhibition dan Conference Malaysia 2013 atau AGM 2013 yang diperuntukkan perbelanjaan sebanyak 5 juta. Saya sebenarnya terlibat secara langsung dari segi perasmian, majlis perasmian oleh Perdana Menteri, dan juga saya telah membuat lawatan ke pameran-pameran yang daripada awal, iaitu daripada showroom pertama kereta elektrik, kereta hybrid, green building, solar cell, waste, recycle, dan pemprosesan waste menggunakan incinerator yang saya dipahamkan dalam penerangan yang diberikan bahawa incinerator akan dipasang di Langkawi dengan menghasilkan tenaga 10 megawatt. Walau bagaimanapun masih saya kira melibatkan pembakaran sisa ataupun waste municipal. Jadi yang menarik saya, ada satu lagi teknologi daripada China yang tidak melibatkan pembakaran tapi melibatkan recycle. Kebetulan saya hanya melihat diagram saja, tapi tidak ada modelnya, iaitu satu sistem yang dapat membuat segregation 400 tan sisa bandaran dalam masa 4 jam, dan hasilnya iaitu dapat menghasilkan baja organik. Dan saya kira mungkin ini satu teknologi yang nilainya, kosnya murah, iaitu 64 juta berbanding dengan RDF di Semenyih yang kosnya 300 juta untuk menghasilkan 10.5 megawatt. Jadi mungkin ini satu yang boleh kita terokai. Jadi persoalan saya ni, adakah perbelanjaan AGM 5 juta ini melibatkan dari segi transportation, peralatan yang dibawa umpamanya daripada negara-negara luar, perbelanjaan tambang, dan juga dari segi logistik mereka. Jadi adakah akan ada berlaku transfer teknologi ataupun pembelian peralatan-peralatan hasil daripada pameran ini? Kerana dan adakah kementerian lain, saya cukup gembira kerana melihat Menteri KPKT ada sama, sebab saya berminat sangat untuk memperkenalkan sistem teknologi Cina tadi, kalau boleh reliable, tapi dengan syarat bukan
kita membeli macam tu saja, tapi ada transfer teknologi daripada China, kerana mungkin nanti memerlukan maintenance. Kerana saya juga pernah membeli satu mesin flocking daripada China, tapi kita perlu pengetahuan yang cukup mendalam, kerana mereka boleh jual mesin, tapi kita teknologinya dari segi ilmu untuk maintenance memperbaikinya mungkin kita kena kuasai sendiri. Yang terakhir, Datuk Mengerusi, butiran 07050 pendidikan dan program kesedaran awam berkait dengan tenaga nuklear dan pencanaan nuklear. Saya mendengar daripada Kapit kata kita batalkan hasrat untuk menggunakan loji nuklear. Begitu juga pandangan daripada Kelang tadi. Saya sebenarnya dipahamkan. Saya kira kerajaan Malaysia juga meletakkan option yang rendah untuk tenaga nuklear masa kini. Sebab itulah saya mengucap tahniah kepada kementerian kerana memperuntukkan sedikit peruntukan walaupun 500,000, tapi untuk memberi kesedaran, memberi maklumat pendidikan kepada rakyat. Yang ini yang saya dengan menteri pun pernah saya sebut ke ini, kerana tanpa pengetahuan yang lengkap, yang jelas baik buruknya nuklear, tenaga nuklear ini ataupun loji nuklear ini, maka rakyat susah menerimanya. Sebab itulah kementerian mengambil inisiatif ini cukup baik, dan kita berharaplah kementerian dapat menyediakan satu kurikulum ataupun prinsip-prinsip pendidikan yang baik, bermula daripada mungkin prinsip nuklear itu sendiri, fission produknya dan sebagainya, akhirnya kepada perkembangan pembangunan loji itu dari segi generasi pertama sampai generasi keempat yang ada sekarang. Begitu juga dari segi kelebihan dan keburukan tenaga nuklear itu sendiri, dari segi berkait dengan green teknologi dan sebagainya. Jadi yang penting saya minta sekali lagi, siapakah yang akan mengendalikan program pendidikan ini? Kalau boleh, saya berharap bukan kita melantik konsultan daripada luar, tapi ramai pakar-pakar dalam negeri, terutama yang ada, saya kira dalam jawatankuasa Perbadanan Nuklear itu sendiri pun ada pakar-pakar yang boleh membantu untuk memberi pendidikan kepada masyarakat melalui media-media, umpamanya TV dan sebagainya. Itulah saja, sekian saja. Terima kasih.